Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku sekarang berada di kampung lah. Memang aku duduk kampung pun. Jadi kali ini disebabkan pemandangan macam ini, aku nak review sebuah kereta ataupun sebuah truck pickup. Jadi kalau kau nak tahu boleh tunggu sebentar lagi. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, inilah kereta yang aku nak review. Okay, sebuah truck pickup yang aku rasa aku tak pernah rasa untuk beli. Tapi bila dia berada depan mata, aku dah test bawa. Aku rasa aku macam kereta ni agak sesuatu dan aku rasa agak menarik untuk aku review. Okay, sesuai untuk tokeh durian lah. Siapa yang ada durian, boleh beli kereta ni, mudah untuk uruskan kau punya durian. Okay, jom kita tengok bahagian depan. Bahagian depan ni aku suka dia punya design V-Motion yang dimiliki oleh Nissan ni. Sebenarnya hampir-hampir tak kelihatan lah sebab dia dah gunakan warna gelap. Okay, dia tak guna warna chrome, dia guna matte black. Okay, matte black finish ni, grey lah sebenarnya. Okay, metal grey lebih kurang. Okay, jadi dah tak nampak. Kemudian kat sini ada tulisan Navara. Okay, kenapa pentingnya sebuah pickup ni kena tulis tulisan ni besar-besar? Sebab kalau tak tulis, orang akan cakap ia adalah sebuah Hilux. Okay, jadi kat bawah tu juga ada juga Navara. Okay, menariknya itu bukannya tulisan yang di print di atas besi. Sebaliknya dia adalah cermin. Okay, dia adalah cermin yang akan memantulkan. Okay, jadi ini bahagian depan dan grill dia honeycomb yang agak unik. Ada 3 lapis honeycomb. Dekat depan ni ada logo Nissan yang agak besar dan juga tulisan Nissan berwarna merah. Dan kau akan dapat lihat banyak benda warna merah nanti dalam kereta ni. Okay, mungkin ada yang kata orange, okay, ataupun merah. Terpulang lah. Okay, pada aku macam Okay, aku betulkan. Okay, dia adalah berwarna orange. Jadi aku rasa niatnya menimbulkan mood sport. Ini adalah Nissan Navara Pro X4, iaitu spek yang paling tinggi. Harganya lebih kurang RM148,000. Okay, jadi kau tengok kat sini, dia ada 3 tingkat honeycomb kat sini. Kemudiannya kat sini ada radar. Okay, dia dah ada Nissan Intelligent Mobility. Okay, jadi nanti kita tengok apa yang ada dalamnya. Okay, kemudian kat sini ada lagi warna orange. Jadi dia menimbulkan mood grill yang agak menarik sebenarnya kat sini. Jom kita pergi bahagian sini. Kita tengok ada fog lamp dan LED. Kemudian yang menarik sebenarnya kat lampu ni, walaupun lampu ni sebenarnya bentuk kotak saja, tapi bila dia susun 4 biji projector LED ni, dia nampak sangat premium dan sangat menyelah. Kemudian kat sini ada tak silap aku ni lampu ni DRL. Okay, ni lampu tambahan lah. Okay, ni signal light. Alright, itu dia punya pemandangan di bahagian hadapan. Okay, di bahagian ini juga dikekalkan juga dengan honeycomb punya design lah. Okay, kereta ni warna dia kelabu kelabu tai itik agaknya. Okay, nanti kau cari sendirilah apa nama sebenar dia. Jom kita pergi ke bahagian tepi. Okay, di bahagian tepi ni kalau tengok dia sangat menarik pada aku sangat menarik penggunaan warna hitam. Dan daripada tepi ni kau akan nampak dia sangat sporty lah sebagai sebuah truck pickup berbanding dengan varian yang lain untuk Navara. Yang ni adalah yang paling sporty pada aku. Kau tengok dia punya tayar menggunakan Yokohama. Okay, Yokohama yang punya size 17 inci. Tayar ni adalah 255/65R17. Jadi ianya adalah tayar 17 inci dengan 6 spoke. Okay, jadi pada aku sangat sukan lah. Okay, kau tengok warna orange ni lagi. Okay, orange ni juga diletakkan di sini. Okay, dekat glider tepi ni. Okay, jadi dia nampak macam menaikkan warna kereta ni. Pada aku sangat menarik dan sangat unik lah tambahan warna-warna orange ni. Okay, yang kat depan ni ada, dekat logo ni ada. Okay, lupa nak beritahu kat sini ada kamera. Jadi dia sebenarnya dilengkapi dengan kamera 360. Alright, di bahagian atas ni sebenarnya ada kamera. Tak silap aku ada 2 atau 1 kamera sebab dia ada Intelligent Mobility. Okay, Nissan Intelligent Mobility punya
system ataupun di Toyota dipanggil TSS, kalau Honda dipanggil Honda Sensing kan. Okey, dekat tepi ni pula kalau kau tengok dia punya lampu side mirror menggunakan warna hitam, tak menggunakan warna body, dan dia punya side mirror light ni, okey, indikator ni sangat cantik, sangat macam kereta Conti, dan ianya adalah LED dan di bawah ni ada kamera. Okey, ingat dia 360. Okey, dekat sini ada side step. Okey, side step ni aku rasa dengan warna hitam. Okey, jadi dia nampak blind lah dengan dia punya kereta ni, supaya dia nampak sebuah kereta yang lebih sukan. Okey, di bahagian tepi ni dia punya door handle warna black, piano black, dan juga dia ada button smart key dengan lubang kunci. Dekat sini dia datang sekali dengan sun visor. Okey, dengan tulisan Navara, dan ada roof rack, okey, yang berwarna hitam juga. Alright, kemudian di belakang chrome, dia punya door handle tetap menggunakan warna hitam. Yang menarik kat sini, okey, dia yang ini licin, yang ini dibuat macam kesan kasar. Okey, sebab ini adalah kawasan yang agak kerap terkena kotor, batu dan sebagainya, jadi dia bagi kesan macam inilah. Alright. Okey, di bahagian belakang menggunakan drum. Di depan gunakan disc. Okey, kita tengok bahagian depan tadi, lupa nak explain. Okey, depan tadi menggunakan brake disc. Okey, di belakang dia menggunakan drum. Okey, ada juga di glider ni ada juga warna orange. Ni aku lebih suka kalau dia warna merah, tapi aku rasa warna orange ni pun ngam lah dengan dia punya design lah. Okey, kat sini ada stiker Pro X4. Okey, ground clearance ground clearance dia adalah 225. Aku dah bawa, jadi aku rasa agak sedikit lah bergoyang, tapi ianya adalah biasa untuk sebuah truck pickup. Okey, untuk turning radius, okey, 6.25 meter saja untuk satu pusingan. Okey, jap kita pergi ke bahagian belakang. Okey, di bahagian belakang kalau kau tengok dia punya bentuk agak konvensional, tapi yang menarik dia kat lampu ni lah. Okey, dia macam keluarkan lampu ni. Okey, jadi dia nampak sangat menarik dan sangat sukan. LED combination lah, yang ni mentol, yang ni mentol. Dan kalau kau tengok Nissan ada satu yang unik. Tengok kat situ warna merah, tapi kat sini warna putih. Okey, dia punya design lampu dia. Okey, kemudian dia ada kamera kat atas ni, dan logo Nissan yang agak besar dengan line orange ni lagi. Kemudian ada lagi Navara, supaya orang tak lupa ianya adalah sebuah Navara, bukannya sebuah Hilux. Okey, nampak kat sini ada 4 sensor. Okey, sebab dia dah ada RCTA. Okey, 4 sensor. Jadi 2 sensor warna body, 2 sensor warna hitam. Kemudian dia punya lampu nampak tu. Dia buat lampu untuk nombor plate ni di sini. Okey, di kiri dan di kanan. Okey, tayar di bawah. Jom kita tengok tayar saiz apa. Okey, tayar saiz penuh dan sport rim. Jadi dia dapat 5 lah sport rim. Alright. Okey, dia gunakan, okey, nampak ada benda-benda ni lah yang mungkin aku tak biasalah dalam kereta sedan. Okey, ni untuk letak barang. Okey. Jadi ada lagi Nissan dekat situ, dan garisan ni sebenarnya tak nak bagi mengelakkan dia bercala lah. Bila kau letak barang, kau seret, nanti semua bercala. Jadi yang ni dia macam mengurangkan geseran dan mengurangkan kesan cala lah. Kat situ kau tengok ada, okey, kalau kau nak letak motosikal ke, adalah tempat penyangkut-penyangkut dia juga di tepi situ. Okey, aku dah tengok bahagian dalam, tak ada tempat buka. Jadi bukanya gunakan kunci ni secara manual lah. Okey, ni dia punya key remote. Pada aku sangat Nissan dan sangat tak sukan lah. Okey. Okey, caranya buka saja bahagian ini dan buka lah. Okey, simple, dan dia flat, rata. Jadi senang nak diseret lah. Okey, cuma tinggi dia agak tinggi jugalah, tapi biasalah truck pickup memang tinggi. Jadi dia ada penghadang ni. Okey, besi ni. Jadi dia kukuh dan lebih tahan Okey, jadi disebabkan dia kena buka manual, tutup juga kena manual, dan kau kena kunci semula Okey, kita ke bahagian sebelah sini. Tiada apa yang berbeza, cuma dia punya cup, okey, untuk tuang minyak dia berada di sini. Okey, ni cara buka dia lah. Okey, simple. Okey, tolak saja dan tu dia. Okey, ingat dia tulis kat sini, diesel, jangan try isi petrol, nanti dia akan berasap. Okey, kalau kau kunci kereta ni, okey, bolehkah dia buka? Tak boleh. Jadi kat tepi ni tak ada apa-apa yang berbeza dari sebelah sana. Okey, sama saja, dia ada kamera.
360. Okey, kat sini aku nak beritahu dia ada smart key button kat sini, dan aku suka kereta yang ada kedua-dua belah. Sebab gini, kalau kau pergi bawa barang dari satu tempat, kemudian kau nak masuk dalam kereta, barang tu kau terpaksa masuk ke dalam bahagian driver, susah lah. Jadi bila ada sebelah sini, kunci tu kan dalam kereta korang, kunci kan dalam beg korang. Jadi sebenarnya korang hanya perlu tekan sebelah sini dan korang boleh buka. Simple pada aku. Okey, kalau tidak korang terpaksa pergi ke bahagian driver. Itulah masalahku dengan Toyota Vios. Okey, dia hanya ada satu button saja untuk smart key jadi tu durian tu. Alright, jom kita pergi ke bahagian engine. Okey, ini bahagian engine untuk Navara ni. Okey, kalau tengok engine dia sangat kemas. Okey, sangat tersusun lah dan nampak macam sebuah kereta yang premium punya keadaan, di mana keadaannya nampak tersusun dan rapi. Okey, kereta ni menghasilkan, dijana oleh enjin 2.5 liter diesel dengan 190 HP dan juga 250 Nm torque. Jadi torque dia sangat kuat dan sangat sedap enjin ni, tak bising dan tak terlalu kasar dia punya bunyi diesel, dan kau makin tak perasan yang korang sedang membawa kereta diesel sebenarnya. Dan dia ada peredam bunyi kat sini. Okey, agak tebal. Okey, jadi dia sebenarnya dah berjaya menyerap bunyi. Okey, untuk korang yang nak tahu berapakah dia punya kadar road tax okey, road tax untuk kereta ini adalah RM830.40. Okey, itu dia punya harga road tax untuk Nissan Navara. Jom kita pergi bahagian dalam. Serius, saya berat benda ni, berat gila. Okey, berat gila, serius. Jom kita pergi bahagian dalam. Okey, jom pergi bahagian dalam. Okey, ni bahagian dalam dia. Okey, ini bahagian dalam untuk kereta yang high spec ni, yang berharga hampir RM150,000 ni. Okey, dia bagi korang ini. Aku sebenarnya agak tak suka dengan design Nissan ni. Agak dia punya designer terutamanya bahagian dalam ni mungkin orang-orang tua. Sepatutnya dah perlu pencen lah kot. Okey, sepatutnya ganti kepada orang muda yang lebih banyak idea. Sebab yang ni kau tengok ni, ini sangat Nissan tahun 2000. Macam Nissan Almera lebih kurang design benda ni, dengan tombol-tombol ni sangat macam old school. Yang ni pun sama ni. Kereta harga 150 kau bahagi yang ini saja, tak ada kru, nampak macam plastik murah. Pada aku macam no point lah, tolong lah. Okay, bagi chrome ke piano black ke, bagilah cantik. Okay, nampak ni design ni semua plastik. Ini saja yang bahagian leather dengan jahitan warna putih. Okay, ini saja dia bagi kau plastik lembut atau soft touch. Yang lain semua hard touch dengan warna. Yang ni mungkin dia spray, tapi yang atas ni dia memang plastik saja punya color. Okay, kat sini ada speaker, kat sini ada ruangan letak barang, dan kat sini ada satu tempat cup holder. Okay, sangat Nissan punya design dalam. Okay, kat sini dia bagi kau orang side step tadi. Ada 3 tingkat, 1, 2, 3. Yang kat sini dia bagi lagi perkataan Navara supaya kau jangan lupa ianya adalah sebuah Navara dan bukannya sebuah Hilux. Okay, kat tepi ni ada adjustable, okay, manual. Kemudian yang aku suka sebenarnya, dia punya kedudukan tu tak terlalu tinggi, tak rasa macam naik van. Dia sangat macam kereta dia punya feel Dan aku suka dia punya leather kerusi ni, sangat cantik dan sangat premium. Ada 2 color, merah, okey, merah ataupun orange lah. Ada jahitan putih, ada jahitan hitam, ada jahitan orange. Jadi sangat cantik dan ada tulis Pro X4. 4X, okey, Pro 4X. Jadi ianya menunjukkan kereta ni sebuah kereta yang premium. Okey, aku sangat suka serius. Aku sangat suka dia punya design. Cuma aku dah naik, aku dapati kat sini ada lambar support orang panggil. Kurang selesa sikit sebab dia agak okey, tinggi dan dia tak ada tempat nak adjust. Jadi dia agak mengganggu lah tulang belakang korang. Okey, jadi ini bahagian tepi. Okey, kat sini tak ada benda apa-apa. Cuma kat sini ada VSA tak silap aku, atau traction control. Okey, yang ni mungkin alam. Ni ada 2 slot kosong. Okey, yang ini adalah dia punya infotainment. Yang ni aku tak pasti. Okey, ni adjustable untuk lampu tak silap aku Okey, ketinggian, penjelarasan. Ini tempat aircon. Ini pun sama. Memang sangat Nissan punya design. Aku teringat Almera almari tu. Alright, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, jom kita buka kereta ni. Bila dalam keadaan terkunci, side mirror tu sebenarnya
tak terbuka dia hanya terbuka bila korang start kereta. Dan tandanya bila kereta dah terbuka, dia adalah dua klip dua bip okey, naik sini. Jom kita start. Aku nak tunjuk kat korang ada satu yang menarik lah untuk aku share kat korang bila kita start kereta. Okey, dia masih lagi terlipat. Jadi bila kau tekan ni, push start button ni, start and stop engine ni, okey, mula-mula dia buka benda tu dulu. Okey, barulah dia start engine. Okey, aku cuba semula Bila aku tekan brake, dia agak lewat sikit. Okey, kat situ tu ada blind spot monitoring tadi, kalau kau perasan. Okey, dia sebenarnya agak lewat sedikit lah dia punya respon tu untuk buka. Sebab pertama sekali dia akan buka engine dulu, barulah dia buka korang punya dia buka semua sistem ni dulu, barulah dia buka kau punya engine. Tapi yang lipat ni lah, lipat ni bukan sesaat, dia ambil 2-3 saat barulah engine kau tu hidup. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, yang ni dia bagi kat korang 7 inci multi infotainment unit lah, MID lah. Jadi ada dua bulat. Aku rasa design ni sangat cantik dan sangat kemas lah pada aku. Aku suka dia punya MID ni. Dia menonjolkan aura macam kereta tu mahal lah, dan kereta ni memang mahal pun. Alright. Okey, di bahagian dalam, steering ni aku suka. Walaupun dia tak begitulah menonjolkan kesukanan, mungkin dia tak flat bottom, tapi pada aku ianya adalah antara perkara yang paling menarik dalam seluruh dashboard kereta ni, yang pada aku direka oleh seorang yang tua. Okey, tapi yang paling cantik adalah bahagian inilah. Okey, steering ini macam Almera baru, dan juga dia punya pandangan cluster meter tu pada aku benda yang paling menarik dalam bahagian dashboard ni. Okey, jadi dia punya button ni lengkap, cuma kat sini lah. Okey, dia ada 3 button kosong, tapi dia dah ada auto cruise, cuma tak adaptif je lah. Okey, kat sini adalah kawalan audio. Okey, kat sini adalah kawalan pemanduan. Okey, ini kalau telefon pun ada kat sini. Alright, kemudian tadi aku dah bawa, aku dapati dia tak ada tempat untuk matikan lane departure alert. Lane departure alert dia tak ada. Okey, dia tak ada button untuk dimatikan, setahu akulah. Alright, jom kita tengok dia punya steering. Okey, dia punya steering. Okey, tak boleh teleskopik tak boleh teleskopik, hanya boleh still sahaja. Okey, kalau kau tengok bahagian kepala. Okey, bahagian kepala ni luas lah. Okey, ada sejengkal lebih kurang ataupun lebih daripada 5 jari. Okey, ni dia punya bahagian dashboard. Semuanya adalah plastik keras. Okey, semuanya plastik keras. Okey, kita buka sini. Okey, dia punya ni tak ada damper. Okey, dan agak kecil dia punya size. Okey, ni dia punya multimedia unit dengan piano black kat sini. Masih lagi mengekalkan beberapa button lah. Okey, kau tengok kat sini ada kamera. Okey, kamera ni resolusi dia agak hauk sikit, tapi pada aku okey lah. Sekurang-kurangnya ada lah. Untuk sebuah kereta bersaiz ni aku rasa perlu untuk benda ni. Okey, dia cuma tak touchscreen lah. Okey, jadi dia ada button button physical. Kemudian dia juga touch button touch screen. Alright, jadi dia ada ni sound punya ni menggunakan tangan, jadi mudahlah nak atur. Okey, kat sini dia ada 2 zone climate control. Pada aku agak menarik. Okey, sebab kebanyakan kereta pun masih belum dapat climate control 2 zone, tapi padalah dengan harganya sehingga 150,000. Okey, cuma dekat konsol tengah ni tak berapa nak dramatik lah dia punya design pada aku. Pada aku sangat simple. Masih lagi sebuah truck pickup lah. Kat sini ada 12 volt power outlet. Ini sensor depan. Kemudian ni untuk turun bukit kau boleh gunakan yang ini. Okey, ini kawalan roda depan dan belakang. Okey, ini kawalan 2 wheel, 4 wheel. Okey, kemudiannya ada 4H flash 4LO. Tak silap aku dalam keadaan di bawah 100 km sejam korang boleh tukar dia punya mode pemanduan ni. Okey. Alright, dekat sini dia dah ada lampu auto, dan dia ada auto high beam juga dah ada auto high beam. Cuma rain sensor aku tak pasti sama ada dia dah auto ke tak. Okey, auto. Okey, rain dia auto juga. Okey, dekat atas ni ada 2 kamera tadi aku sebut. Jadi dia adalah Nissan Intelligent Mobility. Kemudian yang menariknya, ini sama dengan Vios, dia dah ada lampu pandang belakang auto. Okey, ini bagus. Okey, dan dia ada juga dashcam dekat sini.
Okey, bahagian atas ni, yang ni dah ada cermin, ada lampu juga. Okey, menarik kat sini. Kemudian ada tempat letak sunglass kat sini. Kemudiannya ni lampu dia LED weh, macam dalam flight tu. Menarik, serius, yang ni menarik. Okey. Alright, lampu yang ini masih lagi mentol. Okey. Alright, yang ini pula. Alright, sama dengan ni, ada lampu. Dan kat sini ada speaker untuk ni lah, ni Google Assist. Okey, kemudian dia ada kat sini tak ada tempat pemegang, tapi kat sini ada tempat pemegang. Okey, dia gunakan dua tone kat sini warna gelap, dekat atas tu warna beige color. Jadi dia nampakkan pemandangan kat atas ni lebih luas lah. Okey. Jadi kat sini dia bagi korang seat back dan ada adjustable kat sini. Bahagian pemandu dan penumpang tak ada. Okey, kat sini tak ada apa-apa button yang berfungsi walaupun dia ada 3 slot ni. Okey, dia ada 2 cup holder. Kemudian okey, gear ni agak menarik juga. Dia ada manual kat sini. Okey, caranya adalah yang ini senangnya nak memandu, kau tarik sampai ke ujung. Okey, macam straight punya gear. Tapi bila korang nak gunakan manual, okey, korang hanya perlu macam ni okey, dia ada button kat sini, tekan. Okey, tegak D. Kemudian kalau kau nak manual, kau pergi sebelah sana dan bolehlah guna turun naik ni. Okey. Pada aku agak menarik untuk sebuah kereta truck pickup lah. Okey, kat sini ada tak ada untuk aircon pengecasan. Okey, kat sini dia bagi kau orang USB, kemudian satu 3.5 audio jack, kemudian ada satu kawasan yang kecil ni. Okey, kalau kau tengok. Okey, boleh letak barang-barang macam ni. Kiri kanan ada. Di tengah ni ada handbrake, dia tak ada electric parking brake. Kemudian dia ada perehat, perehat tangan ni. Okey, armrest tapi agak ke belakang, tapi bolehlah berbanding dengan Vios ni better, dan leather dan empuk. Okey, cuma yang ni agak kecil lah pada aku. Alright, jadi yang ini multimedia unit, tak silap aku 7, mungkin 8 inci, aku tak pasti. Okey, ni corong aircon yang pada aku macam design dia macam kereta 2000-an, macam Ford Fiesta ke macam tu. Okey, jadi nampaklah Nissan punya rekaan yang lama tu masih lagi ada pada kereta ni lah. Pada aku macam old school. Aku rasa mungkin design Nissan ni kena tukar lah kepada orang yang lebih muda, yang fresh sikit. Jom kita pergi ke seat barisan belakang. Okey, seperti barisan depan, dekat belakang ni juga dapat sedikit soft touch kat sini. Okey, masih lagi design yang sama. Okey, cuma pintu ni agak kecil pada aku agak kecil. Okey, tapi kebanyakannya memang agak kecil. Tapi yang ini nampak kecil, cuma dia meninggi lah. Okey, cara nak naik tak ada tempat pemegang. Okey, kalau kat sini boleh pegang tak? Depan saja yang dia bagi. Okey, mungkin kau boleh pegang atas ni lah. Okey, naik. Okey, ini adalah posisi memandu aku tadi. Okey, kat belakang dia tak bagi korang poket langsung tapi yang ni boleh masuk sampai ke dalam. Tak adalah terlalu luas dia ruangan tu, macam sangkut juga, tapi agak selesa lah. Korang ada lebih kurang 8 ke 10 jari. Alright. Kemudian kat belakang ni ada aircon vent 2 dia bagi kat sini. Pada aku agak bagus untuk sebuah truck pickup ni. Kadang-kadang orang tak terfikir, tapi bagus. Okey, kat sini ada power outlet. Okey, dia bagi satu USB power outlet. Okey, ni ada satu ruangan sikit. Yang ni letak shielding. Okey, kiri kanan memang tak ada Kepala ni ada adjustable dia. Ada perehat tangan kat sini yang tak boleh dilipat. Macam gitu. Okey, dekat bahagian belakang ni lagi dia bagi korang. Okey, yang ni dapat 3 pin 3 pin yang tengah. Okey, sama design dengan yang depan, cuma dia agak tegak dengan 2 isofix kat sebelah sini dan sebelah sana. Design kerusi masih sama dan dia tak ada bonggol yang agak tinggi. Sebenarnya bagus supaya yang tengah ni boleh duduk dengan selesa. Okey, kalau kau tengok kat sini pun dia punya support dia support agak banyak juga. Pada aku agak selesa sebab dia tak begitu meninggi macam kerusi bas. Okey, aku suka design macam ni. Dan dia punya kerusi dia agak panjang. Dia agak tegak macam beza sedikit. Okey, kemudian dia ada perehat tangan dekat tengah ni.
Okey, bagusnya dia punya perehat tangan ni bukan macam Honda lah. Honda semua terkulai layu. Macam berjuntai lah, macam batang berjuntai. Okey, yang ni nampaklah solid macam ni bila dia berdiri tegak ni. Jadi saiz kiri dan kanan punya tempat perehat ni akan lebih kurang sama. Okey, kat tepi ni ada dia bagi satu tempat untuk kap. Jadi kalau korang sedang mencari truck pickup, sebenarnya ini korang boleh pertimbangkan sebagai pilihan, sebab pada aku ianya kereta yang orang terlepas pandang lah. Okey, truck pickup yang terlepas pandang. Sekarang bila kawan-kawan aku tanya dia nak beli, dia akan pilih beberapa lah. Hilux bentuk yang agak bosan dah sekarang ni, yang tak banyak perubahan, dah biasa sangat. Yang keduanya mereka cari Triton. Okey, Triton nampak lebih sporty. Dan aku juga selalu cadangkan D-Max, sebab D-Max ni antara fokus dia hanya buat truck pickup je, dan dia ada enjin diesel yang agak power. Okey, tapi Navara ni selalu aku akan ketepikan. Okey, tapi pada aku bila aku dah test kereta ni, aku rasa dah tengok sendiri, aku rasa kereta ni patut korang pertimbangkan lah. Agak selesa lah. Okey, dan agak boleh tahan cantik lah. Cuma aku tak suka pemandangan dashboard yang agak old school tu. Okey, jadi itu je yang aku nak share. Jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Aku cuba buat video test drive, insyaAllah. Nanti aku akan share kat korang. Assalamualaikum. Bye.